إن أصدق الحديث كتاب الله إن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Alhamdulillah sehat betul. Bahagia besar. Bahagia besar. Ada 10. Nah, 9 hari lagi. Ada 9 hari lagi. Jadi 2 hari di sini 9 hari lagi. Ini akan 2 hari lagi. Kita berada di semester terakhir Ramadan. Dalam hadis yang dhaif, kalau dhaif dia boleh menjadi amalan. Di penghujung Ramadan disebut Nabi SAW "Itqum minan nar", bebas daripada cengkaman neraka, bebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk berada di sepanjang hari terakhir Ramadan ini untuk qiyamul lail, karena qiyamul qala dan sunnabi yang tinggal qiyamul lail. Salah tak faham. Tuan-tuan muslimin jamaah rahimahullah sekalian, untuk renungan kita bersama, bola pun dah habis. Ada yang untung, ada yang rugi. Yang untung adalah Mezul Ozil. Bagaimana ya? Ozil. Ozil. Bola. Main bola. You have ya? You have main bola. Pemain Jerman yang beragama Islam, dia mendapat hadiah Johan Piala Dunia sebanyak 2 juta. Kesemuanya disumbangkan kepada Gaza. Seorang pemain Islam menyumbangkan hadiah yang dididik kepada Gaza yang sedang terhimpit sekarang ini. Ini antara orang yang cerdik dalam main bola. Ada pula dah bola tak main, tak cerdik pula. Dah bola tak main, tak cerdik. Siapa dia? Orang kampung pakai Jerman. Tak ada benar-benar dengan Jerman. Di Johor, siapa Johor dah Johor? Pakai Jerman. Tak ada kena-mena dengan Jerman. Waktu mesyuarat, kalau menang Jerman, kami akan buat makan jamak nasi ampung. Ini orang yang tak cerdik. Tak ada kena-mena dengan Jerman, tapi duit. Kata Syekh Nuruddin Al-Banjari dalam sindiran yang agak tajam kepada kita sebenarnya. Kalau permainan bola sepak ni semua orang tahu. Muslimat tahu bola? Tahu? Tahu, tengok ke? Dah tengok. Dalam bola sepak, tuan-tuan, ada tak pemain dia bawa handphone? Ada? Tengah main bola tu bawa handphone? Ada? Kalau ada, kalau ada. Kalau salah seorang pemain bawa handphone tengah main bola, kenapa? Tak boleh main. Goalkeeper pula tu. Elok orang nak sekolah handphone bunyi. Dia tak bawa handphone kerana mengganggu perempuan dia ketika bermain bola sepak. Berapa ramai orang yang sembahyang bawa handphone. Mana lebih utama antara bola sepak dengan sembahyang? Ya, perempuan kita terganggu ketika sembahyang dengan handphone. Itu orang main bola tak bawa handphone kerana mengganggu konsentrasi dia selama 90 minit. Sejam setengah tak layan handphone. Lee Chong Wei main hujan tak pernah bawa handphone. Ya, bawa handphone tak ada kerja. Sini jemaah rahimahullah, yang pertama. Yang kedua dia, siapa orang faham? Orang faham? Ada orang faham? Tanya orang atau Ustaz dia nak tanya Ustaz, dia Ustaz faham. Ada orang faham? Dia faham bukan? Contoh
orang faham dah 2 minggu lepas rasa malu lah dengan mengamuknya seorang wanita di Buraya, di Kuantan akibat pelanggaran kecil. Saya tak nak ulas sebab itu, yang saya ulas bagaimana Cina itu yang dia menyatakan saya namanya SIM lah, bukan SIM card telefon. Cina SIM itu bekas kaitan kerajaan yang menyatakan walaupun perempuan itu tidak meminta maaf dengan saya memaafkan dia kerana itulah ajaran saya menganut agama Kristian Protestan. Kita rasa malu. Jadi era yang belum ramah Cina tersebut tidak koting balik, patut dia bawa kata Islam yang mengajak kami untuk berbuat demikian. Yang terselah adalah agama Kristian pada hari tersebut. Siapakah wanita tersebut? Benar? Siapakah perempuan tersebut? Muslimat kenal? Kita tak perlu kenal siapa wanita tersebut, tapi itulah kita sebenarnya. Dia mewakili kita. Bagaimana hilangnya sahabat kita ketika kita memandu kenderaan. Di bulan Ramadan pula terselah kejahatan akhlak di kalangan umat Islam yang berada di bulan Ramadan sampai ketuk kereta Cina kerana terlanggar sikit je pun. Saya anggap wanita itu adalah kita semua yang kadang-kadang kita boleh hilang sabar. Walaupun sabar yang kuat tak boleh bersabar ketika berada di atas kereta di jalan raya. Kadang-kadang kita tak boleh kawal. Cikgu Ali bawa kereta Mercedes baru 320. Depan dia Ustaz Alim bawa kereta KI 30. Ini lama. Dia parking belakang ketika lampu merah. Ketika lampu hijau Ustaz Alim baru nak cari gear. Belakang dah Honda. Allah Akbar. Inilah sikap kita sebenarnya. Bukan gambaran orang lain, gambaran umat Islam yang tak boleh bersabar ketika berada di atas kenderaan. Yang ketiga, kita dulu heboh. Kalau terbang hilang tak jumpa, entah jumpa dah. Jumpa terapuk rupanya. Dulu heboh. MH370 hilang tanpa kesan. Antara bayar cash di bulan Ramadan, hilang dan jumpa. MH17. Dan ada pula orang yang mengkaji, kalau terbang tu dia Boeing 777 dirasmikan pada 17 Julai 97. Terhempas 17 Julai 2014, 17 tahun. Allah Akbar. Dan antara penerbang yang pernah kita rekod perjalanan dia tidak melebihi 7 jam selama beberapa bulan dan terhempas. Maksud 17 tak boleh. Orang yang mengkaji huruf mengkaji angka 17 adalah bilangan rakaat kita yang dipadukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan itu saya tak tinggalkan. Saya tinggalkan tentang persoalan yang berlaku di mana-mana. 3 persoalan yang perlu kita hadapi. Soalan yang pertama bersangkutan dengan itu, bila kita nak mati sebenarnya? Siapa tahu kita mati bila? Itu sudah mati? Besok nanya kalau dia dengar. Tarikh mati siapa tak tahu. Yang kedua, di mana kita akan mati? Semua tak tahu. Yang tiga, bagaimana cara kita mati? Ini pengajaran yang kita melihat tuan-tuan hari ini. Kita duduk dalam keadaan cukup mewah. Umat Islam di Palestin berbuka puasa dengan apa? Dengan peluru letupan. Saya selalu yang pergi Palestin lepas Pasrawa dengar bunyi mercun. Suasana Palestin ada dekat kita. Tak tahu tarikh mati kita bila, di mana kita akan mati, dan bagaimana cara pula kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana benda dia tak tahu dan
kita bersedia dengan memahami istilah yang disebut sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya kira semua telah hafal yang bersangkutan dengan Ramadan. Saya cuma ambil yang hujung sekali. La'allakum tattaqun. Kalau kita mengkaji, aku nak mati bila pun tak kisahlah ya Allah. Kerana kita telah bersedia dengan orang-orang yang bertakwa. Di mana pun kita nak mati, kerana kita bersedia dengan ciri-ciri orang bertakwa. Bagaimana cara kita nak mati? Terserah kepada Allah Ta'ala. Kerana kita bersedia dengan amalan orang yang bertakwa. Tak kira itu berlubang tu, langgar kereta tu. Bukan sekadar kereta terbang mati. Tak. Duduk atas kursi pun boleh mati. Duduk di rumah pun boleh mati. Seorang bayi mati ketika abangnya berumur 2 tahun lebih. Adiknya menangis, ayahnya pergi ke tandas, emaknya pergi kerja. Abang ni mungkin prihatin, adik lapar susu, di tangan dia ada buah biji rambutan yang seperti puting susu. Nak diam kat adik dia, suap dalam mulut adik. Suap-suap, diam terus. Mati tersedar, cekik. Maka itu mati. Yang mati, yang hari mati yang mulia adalah mati ketika umat Islam yang sedang bergelimang dengan peluru, mereka mendapat title syahid. Walaupun ada ulama Malaysia kata Palestin tidak ada jihad, tidak ada syahid. Apa nama ulama itu? Yang saya kira pandangan dia orang yang kata demikian, orang yang tidak memahami realiti jihad dan syahid, bahkan mungkin dia antara orang yang terlepas daripada tangkapan Allah di bulan Ramadan. Bapak kepada setan. Na'udzubillah min dzalik. Jauh di Palestin sedang diserang siang dan malam di bulan Ramadan. Jauh yang dekat tuan-tuan, di Rohingya. Tuan-tuan ambil kisah dalam suasana di awal Ramadan. Saya nak sebut bagaimana 5 orang yang sedang berbuka puasa. Orang tua, orang lelaki, berbuka puasa bukan macam kita buka puasa 7.35. Kerana tentera Buddha dan rakyat Myanmar beragama Buddha telah bersumpah, mana-mana kami jumpa kumpulan umat Islam yang berkumpul untuk berbuka puasa secara ramai-ramai akan dibunuh. Ini sumpah orang tentera Buddha dan rakyat Buddha di Myanmar. Tiba-tiba negara kita meminta OIC supaya memahami apakah kehendak Buddha di Myanmar. Bukan nak faham kehendak umat Islam di Myanmar. Sedang menjamak makanan waktu berbuka puasa bukan 7.30 ke 9 malam. Waktu gelap betul, itu pun dapat dikesan. Sedang menjamak makanan berbuka puasa, kelima-limanya dipancung kepala. Tuan-tuan, kita tak pernah rasa. Bahkan ada pula anak-anak 7-8 tahun yang berpuasa yang sedang menjamak makanan. Tangan mengambil makanan untuk disuap ke mulut tak sempat. Tangan mereka dikerat oleh tentera Buddha. Inilah suasana yang kita terlampau mewah sebenarnya. Kita terlampau seronok. Ada yang masuk Ramadan bukan seronok dengan ibadah, masuk Ramadan dengan pesta makanan. Tuan-tuan, siapa yang belum ke bazar Ramadan, sila angkat tangan. Saya bagi usaha, ini usaha, Cikgu Ali nak buat. Siapa yang belum ke bazar Ramadan? Masuk hari ini hari yang ke-21. Mana 20 hari dah Ramadan, 20 hari dah bazar Ramadan. Siapa yang belum pergi? Ada seorang dua, saya ucapkan tahniah. Yang dah pergi ke kerak tu, saya ucapkan ta'ziah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab tapi kalau pergi nasib maaf. Muslimin jamaah rahimahullah. Ramadan yang ada, yang Allah kata la'allakum tattaqun. Apa makna takwa? Kita dengar orang lelaki, dengar tiap Jumaat ada takwa. Takwa kita ajar Melayu TAKWA. Kalau TAKWA payah sebut takwa. Dia ajar bukan ajar Arab, ajar Rumi. TAKWA.
TAK jalur A. Kalau TAK tokong jadi dia. Tokong 300 lagi. Takwa mana? Ada dua mana. Yang pertama, takwa itu maksudnya takut tua. Itu takwa. Kalau salah minta maaf. Takut tu. Yang kedua, takwa itu maksudnya takut kahwin dua. Tiga ni apa? Dah dua. Dah dua. Alhamdulillah. Dua ada. Sembilan masing-masing. Maksud takwa ketika seorang sahabat bertanya dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kita faham takwa ni disebut oleh Imam la khutbah jemaah. Apa? Turut perintah Allah, lakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu antara makna takwa. Dan makna takwa ni terlampau banyak untuk kita ulas. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ketika ditanya sahabat dia, apakah maksud takwa? Dia takut kepada Allah, bimbang dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dengan diiringi dengan perasaan cinta, sayang, rindu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin ada perasaan kita ditanam dalam khutbah jemaah takut kepada Allah, tapi rindu dengan Allah, cinta dengan Allah, rindu dengan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah, mungkin kita ada yang tak sampai lagi. Muslimin dan muslimat sekalian. Satu ketika Nabi bertanya dengan sahabat. Nabi dia suka berhimpun dengan sahabat bila dia bertanya. Pertanyaan Nabi SAW akan diiringi dengan jawapan daripada Nabi sendiri. Macam kita baca dalam ayat Quran tentang inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Ta'ala cerita kat kita, Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar, dan Allah bertanya kita, wa ma adraka lailatul qadr. Kamu tahu tak apa dia Lailatul Qadar? Allah Ta'ala bertanya dan Allah sendiri memberi jawapan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang memahami tuntutan jawapan dan pertanyaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya dan Allah jawab, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bagi orang yang beriman, dia akan cari bagaimana nak mendapat anugerah 1000 bulan tersebut. Kalau kita tahu, itulah antara jawapan yang dipersoalkan oleh Allah. Orang yang mukmin tak akan meninggalkan satu malam yang lebih baik, Lailatul Qadar. Tapi tengok tak berapa ramai lah. Yang mengejar Lailatul Qadar ni tak ramai. Yang mencari Lailatul Qadar tak tu ramai. Lailatul Qadar ada tadi. Ada kat Tesco. Allah Akbar. Penuh. Muslimin dan muslimat. Nabi bertanya sahabat, siapakah antara kamu yang kamu tahu makhluk Allah yang paling mulia? Jawab sahabat pertama, ya Rasulullah, makhluk yang paling mulia adalah malaikat. Nabi kata, ya, memang malaikat makhluk yang paling mulia, tidak pernah membantah, tak pernah melawan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi, ada lagi yang lebih mulia. Jawab sahabat yang kedua, orang yang paling mulia adalah para Nabi. Nabi berkata, betul sahabat, Nabi ini manusia yang paling mulia, kerana dugaan cubaan mereka cukup banyak. Tapi ada lagi yang lebih mulia. Jawab sahabat yang ketiga, di kalangan kami dan sahabatmu yang paling mulia, kata sahabat Nabi. Nabi kata, memang kamu mulia, sentiasa bersama dengan aku dalam susah dan senang. Tapi kata Nabi, ada lagi yang lebih mulia. Pakat tak jawab dia habis. Sahabat tunduk dan Nabi pun tunduk. Waktu itu Nabi tunduk dan Nabi mengalirkan air mata. Nabi menangis. Nabi berkata, antara makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia adalah manusia yang hidup sesudah aku. Sesudah aku wafat, mereka tak pernah bertemu dengan aku, tak pernah berjumpa dengan aku. Mereka sayang dan rindu pada aku. Betul tak Abu Dzar Al-Ghifari? Dikatanya Nabi, apakah yang paling kamu suka? Jawab Abu Dzar, aku suka kepada kematian.
Majoriti akan angkat tangan kiri. Apa yang paling suka? Ini dia. Apa maksud? 4-0. Bukan menang 4-0. Maksud apa ni ke? Arab ni. Maksud apa? Orang lelaki jawab ni. Hak paling aku suka ni dia. Apa dia? Oh, jawab tepat kali. Pak Haji, balik jumpa lagi pinjam dah. Pinjam dah cukupkan kotor.